li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang kepada kita untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah mendapat naungan sayap malaikat. Jadi pagi ini kita nak sambung perbincangan berkenaan adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Jadi kita berada pada muka surat 65. Muka surat 65 iaitu pada tajuk galakan memelihara bacaan basmalah. Ada tinggal situ. Galakan memelihara bacaan basmalah pada setiap awal surah. Kena tambahlah antara bacaan dengan pada tu. Jadi ini adab yang seterusnya. Imam Nawawi sebutkan pembaca Al-Quran digalakkan supaya memelihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah, selain surah Bara'ah, yakni surah At-Taubah. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran sekalipun, pada permulaan surah Taubah tidak ada basmalah, tetapi ke semua surah yang lain ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya tidak ada bismillah ataupun basmalah pada permulaan surah Taubah. Banyak pandangan yang telah dikemukakan oleh para ulama. Kenapa surah At-Taubah tidak dimulakan dengan basmalah? Jadi antara yang disebutkan ialah surah At-Taubah turun dalam keadaan perang. Surah yang memberikan memberikan pengisytiharan, merupakan pengisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya memerangi orang musyrikin. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Allah Taala sebut, bila berakhirnya berlalunya bulan-bulan haram, maka faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu mendapati mereka. Jadi surah ni surah perang, surah membunuh. Jadi tidak ada sifat tidak sesuai kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sebab sifat Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak zahir dalam surah ini. Tidak zahir dalam surah ini. Jadi sebab tu tidak dibacakan Bismillah pada surah At-Taubah. Tapi berbeza dengan semua surah yang lain. Jadi sebabnya digalakkan memelihara bacaan basmalah kerana kebanyakan ulama menganggapnya sebagai satu ayat Al-Quran. Menganggap sebagai satu ayat Al-Quran apabila ia ditulis dalam mushaf pada setiap awal surah. Apabila ia ditulis dalam mushaf pada setiap awal surah. Jadi jika dia membaca basmalah, maka dia telah mensabitkan bacaan lengkap khatam Al-Quran atau bacaan lengkap suatu surah. Jadi kalau dia meninggalkan basmalah, seolah-olah dia tidak khatamkan Al-Quran dengan lengkap ataupun satu surah dengan lengkap. Ini sebenarnya mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Jika dia tidak membaca basmalah, maka dia meninggalkan sebahagian ayat Al-Quran di sisi kebanyakan ulama. Di sisi kebanyakan ulama bermakna ada juga yang beranggapan bahawa bismillah ini
bukannya sebahagian daripada surah ataupun sebahagian daripada ayat. Jadi ini perkara yang sudah dimaklumi oleh semua kita. Kita sudah tahu semua ayat Al-Quran, semua surah daripada Al-Quran ada basmalah kecuali surah Bara'ah, kecuali surah At-Taubah. Jadi pada tempat tersebut kita tidak bacakan bismillah. Lepas tu adab yang seterusnya, ini adab yang sangat penting dan menjadi sebab, menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan tadabbur ketika membaca. Membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan tadabbur ketika membaca. Imam Nawawi sebutkan, apabila mula membaca Al-Quran, keadaannya hendaklah khusyuk dan mentadabbur ketika membacanya. Sebab itulah dalam adab-adab sebelum ni, kita kata sunat, digalakkan untuk kita membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, ada air semaya, ada wudu. Lepas tu dari segi tempat kita kena baca di tempat yang bersih, di tempat yang tidak sibuk dengan hiruk pikuk manusia. Tidak sibuk dengan hiruk pikuk manusia. Lepas tu bersiwak dan seumpamanya. Semua adab-adab ini sebenarnya untuk membawa kita kepada khusyuk, fokus ketika membaca Al-Quran, memberikan tumpuan pada setiap ayat yang dibaca, bukan hanya lalu sahaja di bibir tanpa menggerakkan minda kita untuk memikirkan kandungan-kandungan maknanya. Sama ada ayat-ayat itu memberikan ayat yang menyatakan berita gembira ataupun ayat yang menyatakan ancaman, kita lalu sahaja tanpa menyedari apa yang dibaca. Sebab tidak ada tumpuan, tidak ada khusyuk. Jadi khusyuk dan mentadabbur ketika membacanya. Tadabbur ini satu istilah yang mungkin sukar untuk kita bezakan dengan tafsir. Sukar untuk kita bezakan dengan tafsir. Jadi sebenarnya ada beza tadabbur dengan tafsir. Untuk menafsirkan Al-Quran, seseorang itu perlu mempelajari ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu berkait, ilmu-ilmu yang melengkapkan dirinya untuk menjadi seorang mufassir, ilmu bahasa Arabnya, ilmu sirahnya, ilmu nahunya, semua. Semua seperti kita tengok dalam qawaid tafsir, ilmu balaghahnya. Jadi nak mentafsir sesuatu ayat, terutamanya ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak terang maknanya, memastikan seorang mufassir itu mahir segala ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Berbeza dengan tadabbur. Tadabbur, seseorang itu hanya perlu mengetahui makna ayat secara umum, walaupun dia tidak tahu secara mendalam kenapa di tempat itu diterjemah dengan seumpama itu. Jadi bila dia sudah tahu makna ayat tersebut, dia boleh jadi sebab dari segi maknanya, tadabbur ni maknanya memahami ayat yang dibaca itu mula-mula sekali, walaupun secara ringkas. Faham setiap ayat yang dibaca walaupun dengan ringkas, diikuti dengan pemerhatian, faham dan memerhatikan, dan merenung maksud ayat dan tujuan daripada ayat itu. Itu. Yang ini faham dan memerhati, merenung. Lepas tu langkah seterusnya selepas dia faham, selepas dia memerhati, dia mengukur. Dia mengukur dirinya dengan apa yang
dibaca olehnya. Dengan apa yang dibaca olehnya. Adakah perintah-perintah ataupun larangan-larangan Al-Quran itu telah dipatuhi ataupun sebaliknya. Ataupun sebaliknya, supaya dia mengetahui kedudukan dirinya dan mengenali kekurangannya. Maknanya hasil daripada tadabbur kembali kepada diri sendiri. Maknanya dia melalui ayat Al-Quran dia boleh tahu di mana dirinya sendiri, di mana prestasinya dalam mentaati perintah Allah, menjadi hamba Allah. Melalui proses tadabbur dia dapat ukur diri dia. Dia dapat ukur dirinya. Itu proses tadabbur. Itu proses tadabbur. Bukannya baca sekadar baca sahaja, tak. Jadi kena ada kefahaman, walaupun secara ringkas, kena ada pemerhatian, renungan terhadap maksud dan tujuannya. Lepas tu dia kena ukur apa yang dibacanya itu sudah ada pada dirinya, sudah dilakukan olehnya ataupun sebaliknya. Jadi dengan cara tersebut, bila dia baca, setiap kali dia baca Al-Quran, maka setiap kali dia muhasabah diri dan berusaha untuk memperbaiki diri sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Bukannya menyeleweng daripada tuntutan Al-Quran. Sebab ramai manusia nak jadi baik. Tapi jika tidak ada suluhan, jika tidak baca Al-Quran, tidak tadabbur Al-Quran, dan semata-mata jadi baik ikut kata-kata seseorang, menjadikan seseorang sebagai ikutan, tanpa merujuk pada Al-Quran, boleh jadi rosak. Asalnya nak jadi baik, jadi rosak. Sebab apa? Sebab panduan yang sebenar untuk memperbaiki diri ialah Al-Quran. Bukannya mana-mana individu. Bukannya semata-mata bergantung pada mana-mana individu. Boleh nak jadikan sebagai idola apa semua, tapi pastikan idola kita tu adalah orang yang ahli Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun idola kita ahli Al-Quran, kita juga mestilah kena baca Al-Quran, kena tadabbur Al-Quran. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya hal tersebut sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur serta jelas untuk disebut. Inilah matlamat dan tujuan yang diingini. Dengan adanya keadaan ini, dada menjadi lapang dan hati menjadi terang sungguh. Tadabbur ni menenangkan kita, melapangkan dada kita, menjawab segala permasalahan dan memberikan solusi kepada apa yang kita hadapi. Sebagai contoh, kita tengok ayat Al-Quran, ayat pertama surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk mengetahui makna sebenar alhamdu, dia kena ada pakar dia, mufassir, untuk memberitahu makna yang betul pada kita. Jadi tugas mufassir, tugas ahli tafsir, dia kena terjemahkan alhamdu tu dengan tepat. Kalau kita sekadar belajar bahasa Arab, belajar basic bahasa Arab, kita kata bahasa Arab basic, tanpa mendalami ilmu nahwu, mungkin kita kata alhamdu, pujian itu. Alhamdu tu perkataan mufrad, singular. Jadi mungkin kita kata pujian itu milik Allah, Tuhan sekalian alam. Mungkin kita kata gitu. Tapi itu terjemahan yang salah. Ahli tafsir yang mahir ilmu nahwu, dia kata alhamdu tidak boleh diterjemah dengan pujian itu. Satu sahaja pujian, diterjemah dengan segala. Dia kena tambah satu perkataan lagi, segala. Segala. Jadi bagi kita yang nak tadabbur, memadai untuk kita tahu
maknanya secara umum walaupun kita tak tahu. Kenapa diterjemah di situ dengan segala? Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab, sekurang-kurangnya tambahlah perkataan kullul hamdi, tambah kullu. Barulah segala. Ni tak memadai dengan alif lam sahaja diterjemah dengan segala. Sebab mufassir bagi tahu pada kita segala situ melalui alif lam tu, alif lam istighraqiyah dia panggil. Jadi situ diterjemah dengan segala. Jadi kita sebagai orang yang nak melakukan tadabbur, kita perhati Allah Taala mulakan surah Fatihah dengan menyatakan segala puji-pujian baginya, lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Jadi kita perhati tepat ke tidak, tepat ke tidak kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Tepat. Okey, bermakna Allah Subhanahu wa taala ni sifatnya terpuji, comel, baik. Dalam satu hadis, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah taala ni indah, dia sukakan keindahan, kecantikan, keelokan. Kalau kita perhati Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan, sangat tidak ada, sangat banyak kekurangan, sangat banyak kehinaan, sangat banyak kelemahan. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya hanyalah pujian, kecantikan, kesempurnaan, lengkap. Tidak ada sebarang cacat dan cela. Tuhan-Tuhan yang lain kalau tengok setengah-setengah tu yang diukir, ini buat oleh penyembah-penyembahnya. Tuhan dibuat oleh penyembah-penyembahnya. Itu satu kelemahan dah. Lepas tu dibuat pula setengah-setengah tu berperut buncit, tak boroi. Lucu tengok. Boroi. Pasal gigi panjang, tangan banyak. Jadi kalau tengok dari segi tu pun nampak dah tak ada sikit abu, tak ada langsung kepujian pada Tuhan tu. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak nyatakan kepada kita, Tuhan ni nak dikatakan sebagai Tuhan yang sebenar, dia mesti segala bentuk puji-pujian ada pada dia. Ada pada dia. Tak apalah. Jadi nak cerita apa ni? Nak cerita makna tadabbur tadi. Apa beza tadabbur dengan tafsir? Jadi kita sebagai orang biasa, kita tidak ahli tafsir, kita boleh melakukan tadabbur dengan cara kita tahu makna ayat yang dibaca. Kita tengok melalui pengalaman hidup kita, melalui macam-macam, melalui macam-macam sejarah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah tidak berikan, tidak benarkan, tidak berikan orang yang berumur 60 tahun ke atas. Allah Ta'ala tidak benarkan, tidak berikan alasan, tidak benarkan dia beri alasan. Aku tak cukup lagi, tak matai lagi untuk memahami kandungan ayat Allah. Tak, sebab umur 60 ataupun lebih, itu satu tempoh masa yang sudah cukup untuk dia sebenarnya memerhatikan, mentadabbur dan memahami, seterusnya membawanya kepada taat kepada perintah Allah. Sebab segala pengalaman hidup, segala kejadian, segala apa yang berlaku, proses-proses kehidupan sepatutnya mengajak kita untuk kita tadabbur. Jadi tempoh masa yang lama tu sudah memadai untuk membawa dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah. Jadi Allah Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka memerhati, menghayati, mendalami Al-Quran? Dengan makna saat ni. Jadi yatadabbaru ni, tadabbur ni adalah satu kewajipan semua manusia. Semua orang kena tadabbur, wajib tadabbur. Berbeza dengan tafsir. Tafsir hanya ahli-ahlinya saja yang mendalami segala ilmu-ilmu berkenaan dengan Al-Quran, dia sahaja yang layak melakukan tafsir.
tidak dibebankan ke atas orang lain, orang awam. Tetapi tadabbur adalah tanggungjawab semua manusia untuk membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah baik dirinya sendiri. Jadi nak tak nak tadabbur mesti dilakukan. Jadi sebab itulah tak boleh berhenti dalam mempelajari Al-Quran. Tidak boleh setakat pandai baca sahaja, fasih baca sahaja tanpa langsung mengetahui apa makna Al-Quran. Setakat baca sahaja. Lepas tu tahun lepas baca pula. Khatam baca. Khatam baca. Sebab tu bila dia sudah pandai membaca, dia kena belajar ketahui makna dia pula, ataupun sambil-sambil belajar baca Al-Quran, dia belajar makna Al-Quran supaya dia dapat melakukan tadabbur. Inilah tuntutan yang besar ke atas manusia bila membaca Al-Quran. Tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah law kana min indi ghairillah, kalaulah sesuatu itu tidak berasal daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tentu mereka akan dapati terdapat percanggahan yang ketara, sangat banyak. Jadi kalau kita perhati ayat ni, Allah Taala nak bagi satu kaedah pada kita, bila kita nak tadabbur, bila kita nak bandingkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang berasal daripada Allah, ajaran daripada Allah, hukum hakam, panduan daripada Allah, dengan benda-benda hukum hakam ataupun peraturan yang tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena fokus dekat perbezaannya. Dari segi pertentangannya dengan logik, pertentangannya dengan fitrah, pertentangannya dengan sifat kemanusiaan dan seumpamanya. Jadi apa-apa sahaja yang tidak daripada Allah, amalan, ajaran, ia tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak sangat pertentangannya, nyata sangat pertentangannya dengan sama ada fitrah manusia, sama ada logik manusia dan seumpamanya. Sebagai contoh orang Syiah dia nak nyatakan rasa sedih dia, rasa terhutang budi dia kepada Sayyidina Husain. Tiba 10 Muharram, dia buat satu ritual keagamaan. Dia pukul tubuh dengan pisau. Jadi ritual tu, itu ibadat bagi dia. Itu ibadat, perbuatan ibadat. Tapi perbuatan seumpama itu tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bandingkan perbuatan ibadat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita, semaya ke apa ke, apa beza antara ritual ibadat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wajibkan ke atas kita, dengan perbuatan yang tidak berasal daripada Allah seperti Syiah buat tu? Nyata sekali pertentangannya, ikhtilafnya. Apa yang Allah Taala wajibkan ke atas kita, sebagai contoh solat, puasa, baik untuk diri kita, baik untuk kesihatan kita, baik untuk minda kita dan seumpamanya. Tetapi apa yang diwajibkan ke atas mereka, ia tidak daripada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bertentangan dengan fitrah mereka sebagai seorang manusia, bertentangan dengan logik, bertentangan dengan kesihatan. Apa perlunya nak pukul tubuh sampai berdarah, sampai pengsan, kita kata. Ada banyak lagi amalan-amalan khurafat yang tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, akan banyak pertentangannya. Kita kena perhati. Kenapa kenapa nak perlu teman orang mati? Orang mati perlu ditemani. Selepas dikebumikan, mari pelajar-pelajar, orang-orang tertentu tunggu dekat kubur, mengaji situ 40 hari 40 malam. Mengaji situ 40 hari 40 malam. Jadi itu bertentangan dengan
ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama. Apa yang disebutkan dalam dalam ajaran Islam yang menjadi penemat ialah bacaan Al-Quran orang mati itu sendiri, bukan bacaan Al-Quran orang lain selepas dia mati. Bukan bacaan Al-Quran orang lain selepas dia mati. Jadi bertembuk. Tak apalah. Firman Allah Ta'ala lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkannya kepadamu penuh dengan mubarak, penuh dengan keberkatan, yakni penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Mubarak, satu kataan mubarak ni maknanya jika kita nak kita menjadi seorang manusia yang berkat, yang diberkati kehidupannya, tak nak kita tak boleh berpisah daripada perkara yang Allah Ta'ala berkati. Al-Quran, tak ada satu pun ayat Al-Quran yang kita kita kata ia memberikan keburukan kepada kita. Bahkan semua ayat memberikan manfaat kepada kita. Manfaat kepada kita. Baca sahaja dapat satu patah perkataan, dapat satu huruf, dapat 10 pahala. Itu dari segi pahalanya. Dari segi manfaat kehidupan duniawi ini banyak sangat. Jadi jika kita nak hidup kita diberkati, nak kita tak boleh berpisah daripada Al-Quran. Itulah sumber kebaikan yang sebenar. Jadi kebaikan-kebaikan ni, kitab yang mubarak ini hendaklah diperhatikan, ditadabburkan. Liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Dan supaya orang-orang yang berfikir dapat mengambil peringatan. Wal yatadhakkar ulul albab. Maknanya Allah Taala kaitkan tadabbur, tadabbur kitabullah. Ini sifat orang yang berfikir. Sifat orang yang berfikir. Jika orang itu malah berfikir, malah melihat, malah merenung, dia tak akan dapat. Dia tidak akan dapat keberkatan, kebaikan daripada Al-Quran. Al-Quran sekadar digantung, sekadar dibaca surah-surah tertentu, part-part tertentu untuk manfaat duniawi tertentu, maka dia tak akan dapat maksud sebenar daripada Al-Quran. Mereka hanya kenal Al-Quran, yang ayat-ayat Al-Quran yang hanya bermanfaat mengikut fahaman mereka untuk menarik rezeki sebagai contoh. Untuk menarik rezeki sebagai contoh. Jadi dia gantunglah ayat 1000 dinar tu. Dia gantung ayat 1000 dinar, gantung sahaja. Dalam kereta dia, dalam rumah dia, di kedai-kedai dia, dia langsung tak tadabbur. Padahal kalau dia tadabbur, dia tahu selalu punca untuk tarik rezeki ni apa. Punca untuk tarik rezeki ni bukan gantung ayat tu. Bukan gantung ayat tu. Bukan cetak banyak-banyak ayat tu. Ukir banyak-banyak ayat tu, gantung di tempat-tempat yang yang nak. Bukan. Allah Taala kata mula-mula sekali punca rezeki ni yattaqi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tu punca tarik rezeki lah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nak sangat dapat rezeki ia tidak disangka-sangka ni. Turun pada langit tu jatuh otoko berdemuk tu tubik. Nak dalam bentuk macam tu. Dia ingat min haitsu la yahtasib ni rezeki yang tidak disangka-sangka ni maknanya duit keluar banyak-banyak sekaligus. Tidak, rezeki yang tidak disangka-sangka ni banyak Allah Taala boleh berikan kepada kita tanpa kita sangka. Dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang berada dekat dengan ahli-ahli Al-Quran, mendedahkan kita, mendekatkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kepada nak ceritanya tadi, asas kepada nak dapat rezeki, rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka ni, dia kena
Nombor satu sekali, dia kena bertakwa. Dia kena bertakwa. Dia kena bertakwa. Itu syarat dia. Tapi disebabkan tak ada tadabbur, tak ada takwa. Tak ada langsung takwa. Takwa dengan ayat tu pun tak ada. Sebabnya ayat tu dibaca, ditadabbur, dihayati. Tapi asas terhadap ayat tu hanyalah digantung. Tu pun disebabkan ada kaitan dengan apa ni? Dengan dunia yang dia nak. Kalau nak suruh anak tu apa ni, orang tengah mengandung. Orang tengah mengandung nak suruh anak tu apa ni? Comel ke? Nak suruh anak tu handsome. Dia baca surah Yusuf. Adalah dalam apa? Media sosial ni. Ada seorang influencer tu, dia tunjuk ni hasil baca surah Yusuf semasa mengandung. Anak dia memanglah comel, handsome, daripada kecil nampak dah. Memang handsome. Dia kata ni hasilnya. Dengan tanpa segan silu, okay? Ni hasil saya baca surah Yusuf sepanjang saya mengandungkan anak saya. Ini tunjuk. Tunjuk. Kebetulan boleh bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebaliknya, dia nak kata macam mana? Dia nak kata macam mana? Jadi ini semua meletakkan Al-Quran tidak pada tempatnya, merendahkan kedudukan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sepatutnya menjadi hidayah, menjadi punca dia mendapat kebaikan yang begitu banyak, diberkati hidupnya. Tapi disebabkan tak ada tadabbur, itulah. Sebab tu baca Al-Quran dia kena dengan niat yang ikhlas, dia kena ada maksud tadabbur ni. Jika tidak, dia akan menyeleweng. Dia akan menyeleweng. Al-Quran hanya untuk kepentingan dunia. Jadi bila begitu hanya kena ayat-ayat tertentu sahaja. Ayat-ayat tertentu sahaja. Kalau cetak surah-surah tertentu. Melambuk surah Yasin. Melambuk surah Yasin dicetak. Sebab ramai orang perlukan surah Yasin untuk apa ni? Untuk dunia dia lah. Okay. Untuk dunia dia. Cetak secara berasingan. Letih setiap kali kita buat, kita nyip okay. Letih nak asing ke surah Yasin ni. Di masjid banyak sangat. Surah-surah Yasin nak kena lupus. Nak kena lupus. Itu menunjukkan tumpuan manusia terhadap Al-Quran ini tidak dengan cara yang sepatutnya. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai tadabbur. Begitu juga dengan pendapat-pendapat salaf yang masyhur tentangnya. Ramai salaf yang menghabiskan waktu malam dengan membaca satu ayat sambil mentadabbur maksudnya dan mengulanginya sehingga subuh. Ramai juga salaf yang pengsan ketika membaca Al-Quran. Ramai juga dalam kalangan mereka yang turut meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Ini tak apalah. Cerita-cerita ni boleh tengok. Boleh tengok sendirilah. Lepas tu kita tengok termasuk ayat apa ni? Tajuk yang seterusnya, iaitu galakan mengulangi satu ayat untuk bertadabbur. Jadi salah satu cara untuk kita memperdalamkan renungan terhadap sesuatu ayat ialah dengan mengulang-ulang beberapa kali ayat tersebut. Begitu juga apa-apa cara pun untuk kita melebihkan pemerhatian terhadapnya, kita kena tengok berulang kali. Tengok berulang kali atau baca berulang kali supaya pemerhatian kita lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Kami telah kemukakan dalam fasal sebelum ini mengenai galakan untuk bertadabbur, menerangkan kedudukannya serta para salaf sentiasa melaziminya. Kami riwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuraddiduha hatta asbaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail dengan satu ayat yang diulangnya sehingga subuh. Sehingga subuh. Ayat itu ialah in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu.
wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Jadi dalam hadis ni Abu Dzar menceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail dengan hanya satu ayat. Dengan hanya membaca satu ayat. Ulama menafsirkan hadis ini, menghuraikan hadis ini sepanjang malam. Nabi hanya baca ayat ni. Sehingga terbit fajar. Wa huwa yuraddidu baina yadayillah bi ayatin wahidah. Baginda mengulang-ulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu ayat sahaja. Satu ayat sahaja. Dan kalau kita perhati ayat ni Nabi mengulang-ulang ayat ni kerana nak kita dapat memahami daripadanya sifat kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Jika kamu menyeksa mereka sini maksudnya ummatul ijabah. Ulama kata ummatul ijabah, yakni orang-orang yang telah menerima seruan Islam. Tapi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah Ta'ala masukkan mereka, siksa mereka dalam neraka. Jadi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pemimpin kepada seluruh umat, Nabi baca ayat ni. Ayat ini seolah-olah menyatakan harapan. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Maknanya kamu boleh nak seksa mereka sebab mereka memang hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi dan jika engkau mengampunkan mereka, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kira-kiranya sebagai seorang pemimpin besarlah harapan untuk dia ke semua pengikut-pengikut dia lepas daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab tu Nabi mengulang-ulang ayat ni. Dan sebab itulah kalau kita perhati imam-imam, qari-qari ke, imam-imam yang tahu bila dia baca dalam sembahyang, dalam tarawih ke apa, dia turut mengulangi ayat ni. Sebab dia tahu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat ni beberapa kali. Jadi mereka yang tahu, dia pun turut melakukan perkara yang sama, menzahirkan kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini dalam konteks baginda sebagai pemimpin, seorang rasul, seorang nabi. Jadi sangat kenalah dia tadabbur ayat seumpama ni. Diriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa beliau mengulangi ayat ini sehingga subuh. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahawa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan? Ini satu ayat ugutan, ancaman. Adakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka kami akan melayan mereka seperti orang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan? Ayat dalam bentuk tanda soal. Tanda soal di sini bukan nak suruh jawab. Nak suruh kita nak menyatakan pengingkaran. Allah Ta'ala nak mengingkari sangkaan mereka yang melakukan kejahatan, seperti mana Bani Israel, orang Yahudi, yang menyangka bahawa mereka kalau diseksa sekalipun sebentar sahaja, beberapa hari sahaja, dimasukkan ke dalam mereka. Sebab mereka walaupun jahat, mereka bangsa yang mulia, mengikut sangkaan mereka.
Ha. Jadi bila baca ayat ni, orang yang melakukan kesalahan, alladzina ijtarahu sayyi'at. Jadi bila baca ayat ni, kita jangan menyangka, kita jangan tengok orang lain. Sebab tu tadabbur ni tengok diri sendiri. Okey. Alladzina ijtarahu sayyi'at. Setiap manusia ni mesti ada buat kesalahan, mesti ada buat benda-benda yang tak betul. Okey. Jadi kira-kiranya ayat ni sebenarnya kena ke atas batin tubuh kita sendiri. Jangan ingat Firaun saja. Okay. Jangan ingat Firaun saja. Sedap dia baca jahat-jahat kat Firaun saja. Jahat-jahat Bani Israel saja. Okay. Dia ada. Tak dapat hasil daripada tadabbur. Tak dapat hasil daripada tadabbur. Jadi Tamim Ad-Dari, okay, sebagai seorang sahabat, dia pun mengulangi ayat ni dengan begitu lama. Sebab dia takutlah. Sebab dia takut. Dia tergolong dalam kalangan alladzina ijtarahu sayyi'at. Lepas tu ni lepas tu hadis-hadis yang lain, okey. Lepas tu disebutkan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengulangi ayat Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini sesuai dengan Ibnu Mas'ud, seorang yang kuat. Salah seorang sahabat, ia kuat menuntut ilmu. Ia suka suka belajar. Jadi sebagai seorang pelajar, ayat-ayat seumpama ini sangat-sangat sangat-sangat dia perlu tadabbur. Rabbi zidni ilma, untuk supaya meletakkan dia di atas landasan yang betul sepanjang menuntut ilmu, supaya dia tidak takabur, supaya dia tidak angkuh dengan kemampuannya, supaya dia sentiasa bergantung bahawa ilmu-ilmu ni adalah milik Allah. Allah yang boleh memberikan, menambahkan ilmu pada kita. Dalam satu ayat yang lain, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ni ayat yang hebat ni. Fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas kesemua yang berilmu, atas mengatasi kesemua orang yang tahu, ada yang maha tahu. Alimun ala kulli ilmin, yang maha tahu mengatasi semua yang tahu. Semua yang tahu. Jadi maknanya apa sahaja yang kita tahu ini hanyalah sekelumit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, kita kena sentiasa sedar kelebihan yang dikurniakan pada kita ahli ilmu. Ahli ilmu ni ini hanya secebis daripada ilmu Allah. Kita dapat hafal Al-Quran 30 juzuk. Sudah baca Quran tu kan. Ini pengalaman imam tarawih lah kan. Pengalaman imam tarawih. Kita rasa hebat kadang-kadang tengah semaya tu kan. Tengah semaya tu kan. Kita boleh baca dengan apa ni? Dengan lancar. Kadang-kadang mari. Rasa hebat lah, okay, rasa hebat. Belakang kita ni semua ni orang biasa. Mari perasaan macam tu. Tapi bila kita ingat ayat seumpama ni, kita kembali menundukkan diri pada waktu yang sama. Sebab bahaya, okay, bahaya. Rasa hebat ni, rasa ujub ni, tengah-tengah lancar tu boleh sakok. Tengah-tengah lancar tu boleh buat gelap, okay. Ia boleh black out. Jadi kena berhati-hati. Jadi sebab tu ayat-ayat seumpama ni, semua ayat Al-Quran sebenarnya perlu kita tadabbur. Sebab semua tu kena ke atas diri kita. Lepas tu banyaklah contoh-contoh lain yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kena perhati, okay? Kena perhati. Tak apalah. Lepas tu tajuk yang seterusnya ni kita kena sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.